Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'du. Hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Saya kongsi dengan tuan-tuan satu kes yang tidak susah. Tidak susah. Kes ini akan menjadi susah kalau tuan-tuan biar lama. Umpama petang tadi, dalam 4 petang saya dapat satu soalan daripada seorang peguam. Kes ni kita panggil kes random lah. Tak boleh nak kira. Punca dia kematian 40 lapis. Ni yang tuan-tuan dapat ni satu lapis. Ini 40 lapis. 40 lapis tu kena kira. Bila kira, semuanya jadual akan sambung. Memang susah. Komputer pun tak boleh nak kira. Saya rasa saya nak kira. Tapi saya nak minta jaminan. Tahu jaminan? Bila kira tu dia melibatkan kos masa. Kalau macam 6 kes yang agak rumit, 8 jam setengah tu siap. Susah 8 jam setengah. Dan kalau 40 ni saya kena pakai kertas manila kad kalau putih. Sambung manila kad tu dan kena ada pemadam, kena ada PCL2B, liquid paper tak boleh pakai. Yang keputusan hujungnya adalah dapat persen. Persen tu yang akan diakui oleh seorang hakim. Jadi kes yang tuan-tuan dapat tu melibatkan soalan orang Sungai Petani, tapi nombor telefon saya gelapkan supaya tuan-tuan tak kontak dia. Dan saya berjumpa dengan 2 orang daripada nama yang ada di sini. Maksudnya orang yang saya kenal dan saya pernah ziarah. Okey. Nampak tak sebelah kanan tu, itu orang panggil Pertamina lah, senang nak faham. Yang kiri tu, itu soalan sebenar. Dan yang nama Fatimah tu saya berjumpa hari raya haji yang kedua. Sebab beliau ada kaitan sepupu macam tu lah dengan mak saya. Si mati meninggalkan waris seperti berikut. Yang ni sangat senang. Boleh congak sambil bawa kereta. Sebab waris dia tak ada yang mati. Boleh faham tak? Waris dia tak ada yang mati. Yang jadi masalah, waris mati, waris pada waris pun mati. Saya misalkan bagi tuan-tuan nampak faham. Anak nak faraid harta tok nek. Faham tak? Susah tak? Nak faraid harta tok nek tak turun kat tok wan. Harta tok wan tu tak turun mai kat ayah. Susah. Kira kena kira tak? Kira. Kadang-kadang kos guaman lebih mahal daripada pusaka. Kerana sangat sulit. Biasanya kalau kes mudah, cukup dengan kita dengar dia cerita. Tapi kalau ramai dah mati, maka peguam kena pergi tanah perkuburan, tengok batu nisan. Tuan-tuan nak macam tu kah? Nak macam tu ke nak macam mana? Jadi kalau berlaku kematian, cepat-cepat kira, tapi jangan cepat sangat. Faham tak? Macam tuan-tuan naik kereta lah, elok bawa laju, jangan laju sangat. Kalau pergi Pulau Pinang tu, slow tak boleh, laju sangat tak boleh. Contoh, saya dapat panggilan telefon sangat banyak daripada Kuala Lumpur. Tadi petang daripada Kuala Selangor. Lepas dia tanya, dia semara saya singgah makan di Kuala Selangor. Nak pergi makan sana tak free? Di sini pun makan boleh lah kan? Soalan dia, tuan-tuan dengar elok-elok.
Si mati kahwin 2 kali. Soalan, bila si mati ini meninggal, anak ada 5 orang. 1 isteri pertama, 1 isteri kedua. Saya kata, kesemua dapat. Isteri pertama, anak perempuan. Isteri kedua, 1 perempuan, 3 lelaki. Yang jadi masalah bila orang bercakap, kita dengar. Semua yang saya cakap tu tak betul. Bila dia bercakap lagi, banyak maklumat salah. Apa dia? Isteri yang kedua, anak 4 orang. Anak hak pertama tu, anak tak sah taraf. Tak baguslah dengar. Apabila ayah biologi dia mati, dia tak dapat. Sebab anak yang sah taraf, kahwin baru mengandung. Kalau mengandung baru kahwin, anak tak sah taraf, dia tak dapat pusaka. Isu dia, isteri yang kedua ni ada anak 4 orang. Anak 4 orang, anak pertama dengan anak 2, 3, 4, saudara si ibu berlainan bapa. Susah tak tuan-tuan? Jenis-jenis mati anak tak sah taraf ni memang kacau lah. Kacau. Cuba tengok atas ikut tak habis. Yang pertama, Fatimah binti Osman. Saya jumpa raya yang kedua, rumah tepi kubur. Okey. Yang kedua, Kalim bin Abdullah. Kalau tuan-tuan kenal, orang Taman Ria. Kalau kenal lah. Yang ketiga, Muhammad Suhaimi bin Saleh. Yang keempat, Muhammad Faisal bin Saleh. Baik, saya nak ajak cara cerita sikit. Cuba tengok sebelah kanan. Ni nak bagi faham ni, faraid ni nak bagi tahu. Jangan silap kira, jangan silap maklumat, jangan silap bagi lebih. Sebab tu kalau saya nak bayar zakat saya boleh bayar lebih. Kata zakat saya 200, saya boleh bayar 500. Hak lebih tu sedekah. Tapi kalau ayah meninggal, saya nak bayar zakat, ayah saya bayar lebih, haram. Sebab duit itu duit faraid. Kenapa kamu boleh bayar lebih? Tak, saya nak sedekah. Sedekah tak boleh, sedekah kena duit sendiri. Ni duit faraid, mana boleh sedekah? Cuba tengok tepi. Nampak tak leha dengan lebaiman? Lebaiman. Nah, lebaiman ni nama betul ke? Nama orang panggil. Cuba tengok Fatimah binti Osman. Nampak tak Fatimah yang nama dia putih? Mana hak lain tu mati dah. Okey. Cuba tengok Fatimah sebelah kiri binti Osman. Dalam jadual Fatimah anak Lebaiman. Lebaiman dengan Osman orang yang sama. Faham tak? Orang yang sama. Tak ada beza apa. Orang yang sama. Sebab panggilan berbeza-beza. Misal, berlaku banyak hari dah. Kalut-kalut saya nak pergi Pulau Pinang. Tuan kedai tanya saya, Ustaz Wan Yan ke? Saya tanya saya Wan Yan. Kebetulan depan saya ada Bahulu. Bahulu tu buat di kampung saya. Ustaz ni Bahulu ni buat kampung saya. Oh, Ustaz, saya ada adik-beradik lah dekat kampung Ustaz. Saya tanya nama apa? Dia kata nama Umar. Tak, Umar kampung saya ada 2 orang. Satu kerja dia meniaga laksa, satu lagi naik bas turun bas. Tahu naik bas turun bas. Dia kata hatu sepupu kamu. Kalau sepupu kamu, dia adik tiri ayah saya. Orang kampung tak panggil Umar, orang kampung panggil Lat. Ni semua kena siasat sebelum kita keluar keputusan. Baik, dalam kad pengenalan Fatimah, pak dia Osman. Bila cek balik, pak dia Lebaiman. Lebaiman dengan Osman orang yang sama. Cuba tengok nama bini Lebaiman, nama apa? Leha. Barangkali nama Osman
Tapi dia mengapai doa, dia boleh buat tahlil, dia boleh baca Yasin, orang panggil dia lebay man. Barangkali lah. Cuba tengok anak-anak lebay man ada berapa orang? Mahmud, Fatimah, Abdullah, Saleh. Okey, baik. Nak tanya sikit, boleh faham ke tak? Nampak tak pak segi dengan bulat, dengan boyot macam telur ayam? Macam bola rugby lah, tenang. Apa beza bulat, boyot dengan pak segi? Siapa boleh faham? Hak kata lelaki perempuan tu boleh balik awal. Okey. Hak yang boyot macam bola rugby tu lelaki-lelaki. Okey, yang mana pak segi tu perempuan. Hak mana color hitam, dalam ada hitam, hidup. Yang mana putih, mati dah. Hak mana ada anak panah turun, anak. Hak mana duduk tepi campur, tu menikah. Ni cara nak ajak je lah. Baik, nak beritahu, Mahmud tu saya pernah ziarah. Saya kenal Mahmud. Saya pergi ziarah Fatimah, Mahmud tak boleh berjalan dah. Dia dah lumpuh. Kemudian Fatimah kata, tak mau tengok dulu ke anak terona. Faham anak terona? Maksud lelaki, umur dah banyak tapi tak kahwin. Anak terona lah tu. Tapi tengok, tak boleh bergerak apa dah. Adik kandung dia nama Fatimah, bela dia sampai dia meninggal. Ada jasa tanpa sebarang bayaran. Bayaran apa tak ada. Bila Mahmud mati, Fatimah adalah adik kandung. Adik kandung Mahmud juga Abdullah dan Saleh, tapi dua-dua dah meninggal. Cuba tengok, Kalim dengan Suhaimi adalah sepupu. Suhaimi dengan Faisal adalah dua beradik. Boleh beza tak tu? Jadual ni nak bagi faham elok-elok baru boleh kira. Baik, tolonglah kita jangan bercakap orang kata apa benda tu tak betul. Satu kes orang telefon saya ni, saya kenal dia orang kaya, saya tanya duduk mana. Rumah di mana dia bang? Oh, saya kata situ orang kaya-kaya. Rumah bukan dah 500,000 lah. Orang jenis ni, kalau dia derma, dia buat masjid sebiji. Kita mungkin 2-30, dia buat masjid sebiji. Soalan yang dia tanya saya ingat sampai sekarang. Suami mati, tinggal isteri, anak tak ada. Rumah dua nama. Isteri tadi, dia tak beritahu kepada keluarga suami dia, rumah tu dua nama. Saya kata nak bohong sampai bila? Rumah dua nama, maknanya rumah tu milik suami dan isteri. Kamu nak bohong sampai bila? Kamu nak jual rumah tu tak boleh, nama suami kamu ada. Kamu nak tukar pun tak boleh, nama suami kamu ada. Lambat laun orang tahu juga. Bila kamu dah mati, rumah tu nak faraid, tengok-tengok nama suami kamu ada. Suami kamu tu anak tak ada, keluarga, family dia akan tuntut. KWSP, walaupun nama isteri, bukan milik isteri, tapi wang itu isteri yang tolong uruskan. Hak dia 1/4 saja sebab si mati tidak ada anak. Hak lebih 3 suku milik adik-beradik suami. Kamu makan seorang, nanti kamu sedia jawapan akhirat kelak. Faham kot no? Pernah tengok tak kayu sugi? Harga berapa ringgit? Kayu sugi tu, kalau kita curi, nak masuk syurga tak boleh. Macam mana kalau kita curi tanah 2 long? Curi duit 2 juta, boleh masuk syurga tak? Cara dia bukan payah mana, cara nak tipu ni macam nak ajak. Tok Wan mati, tak faraid. Akhir sekali tinggal ayah kita aja hidup. Masa tu pergi pejabat tanah. Tok Wan mati, tinggal ayah kami seorang aja. Hak lain semua mati lama dah. Pegawai yang buat siasatan dia akan tanya, masa Tok Wan mati, anak dia berapa orang? Cucu jawab, mati tinggal ayah kami lah. Masa Tok Wan mati, anak dia berapa orang? Mati lama dah. Siapa mati dulu? Loh, saya dah bagi tahu. Mati lama dah. Soalan saya, siapa mati dulu?
Tok Wan, baik. Semua anak Tok Wan kamu dapat faraid. Mereka dah mati, turun kepada anak isteri. Kamu tak bagi, jenah kamu jawab nanti. Sebab tu kemarin kawan ni tanya, faraid ni kena buat cepat ke? Saya jangan cepat dan jangan lambat. Apa dah jangan cepat, jangan lambat. Jangan cepat. Kalau yang mati ada isteri mengandung, jangan cepat. Sebab tunggu anak keluar. Kalau anak hak keluar tu pula khonsa, tunggu sampai dia besar. Tengok jadi lelaki, jadi perempuan. Susah. Demikian juga soalan Sungai Petani. Yang ni saya tak jawab lagi. Baru kumpul maklumat. Dia beritahu, yang mati ni, bila dia meninggal, baru tahu yang mati ni ada anak dengan suami yang kedua. Faham tak? Tak faham. Perempuan ni mungkin comel kot, dia menikah 3 kali. Laki pertama ada anak, laki kedua ada anak. Laki kedua ada anak, tapi pisah. Kemudian ada anak seorang, hilang 17 tahun. Saya kata hidup. Sebab mazhab Syafi'i kita agak ketat, lagi umur tak sampai 90 dikira hidup. Pendapat yang kedua ringan sikit, umur 70 baru kira mati. Okey, pendapat paling bagus pendapat mazhab Maliki. Apabila hilang dengan laporan, keluar surat kata hilang 4 tahun, jawapannya dianggap mati. Kan? Pendapat comel juga, tapi teruk. Selama mana kawan sebaya sekelas masih hidup, masih ada buat reunion, suami kamu hidup lagi. Lagi dia tak balik. Mampus jawapan dia. Kecuali ada peristiwa macam MH370 yang hilang tu, yang hilang kan. Khabarnya ada orang topong dengan topong buluh. Kan? Hak ni semua benda-benda memalukan. Ada manusia macam tu lah. Zaman lah buat gelak. Buat gelak. Baik, sekarang ni nak beritahu, jelas ke masih keliru? Jelas tak? Jelas. Boleh jawab dah? Jelas. Bila jelas, masa ni baru boleh kira. Sebab tu saya tegak kepada yang tanya saya, maklumat bagi betul. Yang dia tanya ni, dia buat nama Mimi. Bila Mimi lelaki perempuan? Perempuan. Kira siap dah. Siap dah 8 jam setengah kira. Dia beritahu, Mimi tu Alimi. Alimi tu lelaki. Buat kerja jenis ni. Saya duduk tengah makan hari raya. Hari raya aku duduk makan rumah Kak Ipak tu. Saya kata, tak boleh jadi. Balik lagi 2 jam pula. Nak potong separuh, nak kira balik jenuh. Lepas kira-kira siap dah, 2 jam pula dah, 2 jam setengah. Dia abang pula, Ustaz lupa nak abang. Hak yang laki mati, tinggal bini mati itu dia ada laki lain pula. Dia ada anak pula laki tu. Ya Allah. Ni apa ni? Hak jenis ni lah yang menyebabkan kadang-kadang saya rasa saya nak charge. Faham saya nak charge sebab saya kira habis masa saya tak charge memang teruk lah. Buang masa, buang tenaga habis. Cuba tengok bawah. Waris Mahmud bin Lebaiman. Lebaiman. Fatimah binti Osman tu saudara perempuan kandung atau saudara perempuan si ibu sebapa. Kedah panggil pak tu mak tu. Tahu Kedah panggil pak tu mak tu. Tuan-tuan kalau duduk berjalan pergi negeri lain, saya pergi Kelantan dengan Terengganu. 3 hari 2 malam. Syok. Syok sungguh. Malam pertama homestay tak dapat. Jadi nak buat ke mana? Isteri kata, kita nak buat macam mana? Homestay tak dapat. Musim orang cuti. Akhirnya dapat tinggal di rumah kakak kepada kawan isteri saya. Kira duduk rumah tu cemeh lah. Mereka jamu nasi rabu, sedap. Tapi kita sedekah ke anak-anak lah. Bayar kot tu. Bagi duit tak mau. Malam kedua lagi teruk. Tak dapat homestay sama sekali di Terengganu. Nak buat apa? Pergi masjid, semayang maghrib isyak, jamaah takdim, mai tok siap. Mai daripada mana? Kita Padang Serai. Cari apa sini? Mai semayang. Lepas tu, homestay tak ada, tak jumpa. Ikut saya.
Dia bawa tunjuk dapat homestay. Orang homestay 200, 300, saya dapat homestay RM50. Mau ke tak mau? Oh, rupanya pergi masjid ni bagus rupanya. Ada orang tolong. Nanti pergi pula pergi rumah tu juga. Dia kira murah. Baik, nampak tak Kalim bin Abdullah? Kalim Abdullah dengan Fatimah ni yang mana kuat? Fatimah adik, Kalim anak menakan. Dan ingat, anak menakan yang dapat pusaka hanya anak menakan lelaki daripada saudara lelaki. Cuba tengok Kalim tu, dia anak siapa? Anak Abdullah. Abdullah ni adik siapa? Adik Mahmud. Faham tak? Kira dapatlah anak menakan mesti laki-laki daripada laki-laki. Kalim, Suhaimi dan Faisal. Okey, semua tu adik-beradik. 3 dengan 4 itu adalah 2 beradik. 2 dengan 3 adalah sepupu. Pusaka senang saja. Bahagi 2. Fatimah dapat 1. 1 lagi bagi 3 orang. Tapi bagi 3 orang bagi sama rata. Saya nak cepat nak masuk kitab pula. Faraidnya jadi macam mana? 24,000. Fatimah dapat 12,000. Senyum tak orang perempuan dapat duit banyak tu? Nak beli beg tangan Pekan Rabu ke? Nak beli beg tangan kat mana? Kira hebat sikit lah. Barangkali orang Melayu kita dapat duit, dia kira nak buat kenduri arwah. Lebih kurang macam tu lah. Okey, suami mungkin nak tukar handphone. Baik, Kalim bin Abdullah dapat 4,000. Sepupu dia sama 4,000. Dan saya pergi ziarah hari raya yang kedua. Kes ni masuk mahkamah 27 bulan. Rupanya Mahmud itu penerima pusaka. Mahmud tu mati. Nak bicara pusaka Mahmud, tapi Mahmud mati. Faham tak ni? Jadi saya sediakan selai kertas. Hampa tunjuk dekat pegawai yang buat siasatan. Mahmud ni nama buang ganti nama 4 orang. Dan rupa-rupanya duit yang dapat dengan nilai tanah tadi. Bila tanya balik, Fatimah bagi tahu nombor 3 dengan nombor 4 tak mau duit. Faham tak mau duit? Kenapa tak mau duit? Lepas isi borang 14A tapi tak laku sebab tanda tangan lupa. Lupa tanda tangan. Kena bicara pula lagi sekali. Ringkas dia 3 dengan 4 tak mau duit Mahmud. Tanya sebab apa Mahmud? Mama tahu tak mau duit Mahmud. Jawapannya, masa Mahmud sakit, mereka tak jaga. Yang jaga dia Fatimah dengan Kalim saja duk jaga. Jadi malu nak ambil isi borang 14A buat penolakan. Itu dapat pahala setelah tahu hak masing-masing. Yang tak dapat pahala macam mana? Pusaka ayah ambil gambar aku tak mau. Itu tak dapat pahala. Dia kena tahu kita dapat berapa, baru kita tolak. Dan jangan kita duk pandai-pandai bagi sama rata. Jangan. Benda ni boleh jadi dosa. Tak jauh pada sini tempat saya tak beritahu. Saya turun pada tangga masjid. Datang seorang kata, Ustaz, saya bagi sama rata Ustaz. Okey tak? Kalau kamu nak sama rata, kamu laki-laki seorang, tak apa. Kamu nak sama rata, laki-laki ada berapa orang? Seorang ke? Ada lagi? Ada. Kamu berdosa. Kenapa berdosa? Kamu paksa adik-adik kamu setuju sama rata. Kamu paksa berdosa. Dan adik perempuan yang dapat sama rata, dia kata, abang buat dosa abang. Ni harta haram. Harta ni kena faraid, saya nak hak saya sebagai perempuan, saya tak mau kira sama rata. Yang ni berdosa sebab abang paksa adik-adik abang. Adik-adik abang tu abang saya. Faham tak? Jaga-jaga, jangan buat. Nak sama rata boleh kira dulu, sagi buat penolakan. Clear nah? Kita masuk kitab kita. Tuan-tuan pun duk tengok jam. Sebab masa mengaji ni dia pendek. Pendek. Mula-mula saya dah ingat kuliah tangguh tu yang saya tanya tu. Tanya. Baik, cuba tengok kitab tuan-tuan. Kalau tak silap muka surat 1005. Betul tak? Dia tak? Dia tak 1005. Yang tak ada kitab, tak ada muka surat. Okey. Baik, nak sambung. Tuan-tuan pernah dengar ada sebab-sebab dapat pusaka?
Pernah dengar tak sebab-sebab dapat pusaka? Mai saya nak cerita. Yang tanya saya ni ustaz, saya pening kepala dengan cara dia tanya. Cuba tengok nah. Ya Allah, kawan-kawan kita tanya soalan, cuba tengok. Apa dia tanya? RAD. Okey, cuba tengok dia kata apa nah. Tuan-tuan dengar ni tanya apa ni? Mak menakan mati. Ni nak bagi faham Mak menakan mati. Laki dia hidup lagi. Apa dia? Mak menakan mati. Laki dia hidup lagi. Mereka tak ada anak. Tapi ada ambil anak angkat perempuan seorang. Mak menakan adik abah aku. Faham tak? Tok dan Tok Wan dah tak ada. Cuma tinggal adik perempuan. Seorang tinggal adik perempuan. Arwah ada 3 orang adik laki-laki. Seorang tu abah aku. Laki dia nak settle cari faraid. Boleh faham tak? Pening. Lebih kurang macam ni lah, Ustaz. Pak mentua saya mati, tinggal mak tiri bini saya. Kak ipak 4 orang, abang ipak 4 orang, isteri saya 1. Apa dia soalan apa tu? Ustaz, pak mentua saya mati, tinggal mak tiri bini saya. Tak faham. Tinggal abang ipak 4 orang, kak ipak 4 orang, bini saya 1. Faham tak? Apa dia soalannya? Soalannya senang aja. Si mati tinggal isteri. Anak lelaki 4, anak perempuan 5. Habis? Awak yang dia buat ayat berbelit-belit, dia nak habaq hak mati tu siapa? Padahal tak perlu tahu pun. Okey, faham kot. Orang yang mati tu, nama dia macam-macam, percaya tak? Suami mati, tanya isteri. Dia kata, suami saya. Tanya anak, ayah. Faham tak? Tanya abang ipak, adik ipak aku. Tanya pak mentua, menantu aku. Faham? Yang sebenarnya lagu mana? Hak hidup dengan hak mati ni, apa hubungan? Selesai. Okey, cuba tengok. Sebab-sebab pusaka ada 4. Kalau tuan-tuan nak pusaka, carilah 4 sebab ni. Yang pertama apa dia? Hubungan keturunan. Tahu keturunan? Ayah dengan anak ada hubungan tak? Ada kan? Ada kan? Ayah anak ada hubungan tak? Tak kisah ayah tu menikah berapa pun, semua anak dia dapat pusaka dia. Kita tak tengok bini mana. Tetapi bila isteri tu meninggal, yang dapat pusaka anak-anak dia saja, anak tiri tak dapat. Clear nah? Iaitu hubungan kekeluargaan. Orang adik-beradik ni, dia ada jauh, dia ada dekat. Tahu jauh dekat? Jauh dekat ni bukan jauh dekat rumah. Anak lelaki dengan cucu lelaki dari anak lelaki, siapa kuat hubungan? Anak lelaki. Cucu lemah walaupun cucu kuat daripada anak dia. Tidak? Baik. Abang, adik, kakak, si ibu sebapa lebih kuat daripada abang, adik, kakak, pak tu, mak lain. Juga mak tu, pak lain. Dia faham tak tu? Mak tu ni tuan-tuan dengan saya ni, pak lain, mak asing. Faham tak? Tak ada sangkut langsung. Okey. Lagi sambung, dia kata, seperti ibu bapa si mati. Lagi. Dan orang yang ada hubungan dengan mereka berdua seperti adik-beradik lelaki, perempuan si mati. Ikut mana pun kena tanya balik. Ni abang kamu kah? Ya. Ayah dia ayah kamu? Ya. Mak dia? Mak dia bukan. Mak dia mak tiri saya. Nampak tak? Kena tanda. Bahkan kadang-kadang ada tak? Anak tiri adalah anak menakan. Faham tak? Sekiranya si suami salin tikak. Tahu salin tikak? Isteri mati, kemudian ambil adik. Ada satu contoh ni. Saya pergi makan kenduri dekat Ayak Hitam. Anak murid saya bagi bagus tau. Mereka buat kenduri lah Ustaz. Mereka akan buat kenduri hari Sabtu. Hari Sabtu, minggu genap. 2 dan 4.
Sebab genap saya mengajak lah Ustaz. Lepas buat kenduri hari saya mengajak lah Ustaz. Kira bagus tak? Bagus. Oh, bila pergi rumah kenduri, lepas bagi meja spesial. Ustaz, ya. Ni adik saya, dia birah saya. Faham tak? Ni adik saya, dia birah saya. Kita faham? Faham? Apa Ustaz faham? Kamu kahwin dengan bini kamu. Kamu pujuk adik ipar kamu menikah dengan adik kamu. Betul tak? Betul? Rupanya, abang ambil kau, adik ambil adik. Bukankah pak mentua kamu dengan adik kamu orang yang sama? Betul? Maka boleh berlaku tak? Anak menakan adalah anak tiri dia juga kalau dia pergi kahwin pula dengan adik si mati. Kadang-kadang adik tu dia tak kahwin-kahwin. Yang ni kena bagi jelas. Nama jelas, bin jelas. Dan ingat, mereka yang tukar jantina dia bila dia dapat pusaka ialah jantina yang asal. Bukan jantina yang dia buat lain. Faham? Manusia yang tukar jantina, dia berhenti makan ubat, dia jadi balik hal lama. Dia tak boleh berhenti makan ubat. Berhenti makan ubat, jadi balik hal lama. Tuan-tuan ingat tak? Mungkin tak kenal kot. Penasihat syariah yang KLUSP punya, tak kenal kot. Orang tanya beliau, Ustaz, saya dah taubat dah Ustaz ni. Saya nak pergi buat haji. Pakai tudung, saya taubat dah ni. Kamu lelaki ke perempuan? Dulu saya lelaki lah, saya perempuan. Saya dah taubat dah. Faham? Doktor ni kata, taubat kamu ialah kembali balik ke jantina asal. Saya tak mau Ustaz. Saya dah taubat. Saya sekarang sudah jadi perempuan. Saya taubat dah. Taubat kamu kembali jantina asal. Habis Ustaz, saya dah boleh buat haji ni. Saya tak pergi haji, siapa nak tanggung dosa? Kamu pergi buat haji tu, kamu tanggung dosa. Kamu tolong balik. Lepas 3 bulan, mai jumpa saya. Berhenti makan ubat. Lepas 3 bulan, mai balik. Dia jadi laki-laki balik. Suara berubah, semua berubah. Okey, mulai sekarang, kamu jangan duk buat perangai orang perempuan. Tudung tak boleh pakai. Kamu kena pergi buat haji ke umrah kah sebagai lelaki, bukan perempuan. Clear nah? Tak termasuk tajuk ni. Anak lahir, khunsa tak pasti jantina, yang tu doktor pilih jantina dia. Pusaka juga diwarisi oleh anak-anak dan orang yang ada hubungan dengan mereka. Cucu, cicit, piut. Macam-macam dapat. Saya buat misal sikit bagi nampak. Bagi nampak. Okey, jam ni dia lain sikit. Dia jalan macam mana? Biar tak tengok jam tak apa. Cakap payah. Main dengar cakap. Si mati tinggal anak perempuan. Anak perempuan seorang saja. Kes ni kes mahkamah. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Setengah anak perempuan, setengah lagi dapat kat Baitul Mal. Kes dapat kat saya tengok balik. Saya kata tak betul ni. Anak perempuan dapat setengah, setengah lagi pergi kepada pupu. Pupu siapa? Pupu ayah kamu. Kan ayah kamu ada pak menakan? Pak menakan. Ayah kamu ada pak menakan. Anak pak menakan sepupu tak? Pupu. Faraid dia macam mana? Anak perempuan setengah. Pupu dia perhabis. Tak, pupu ada yang mati. Turun kat isteri dan anak-anak dia. Jangan bagi kat Baitul Mal. Bukan kita anti Baitul Mal. Maksudnya, Baitul Mal tidak berhak di sini sebab si mati masih ada waris. Yang kedua, pernikahan walaupun dah bercerai. Faham tak bercerai? Nikah, cerai. Syarat bercerai yang duk sekali. Faham tak? Duk sekali tu faham tak? Duk sekali. Lepas bercerai, duk sekali dah. Jadi suami isteri yang sah, duk sekali dah cerai. Bila dah bercerai, tak sempat habis iddah, mati salah seorang. Yang hidup dapat pusaka. Clear nah? Ni tak kena jawab kot. Dia bukan ori kan, dia rakaman kan. Ni tuan-tuan kacau pula. Kita pergi rumah orang, burung bagi salam. Dia jawab tak? Tak jawab.
Saya pergi rumah orang Kelantan. Dia kata silakan. Saya kata, saya pakai lawa takkan selekeh. Dia kata, tak Ustaz. Silakan. Oh. Ustaz, rumah kami bilik air tak ada. Tak bilik air. Lepas panggil bilik air. Panggil apa? Orang Kelantan dia bukan panggil air. Ni kena faham. Ustaz nampak gaya jenera dah ni. Jenera tu apa dia? Ngantuk nak tidur. Oh, bahasa. Profesor Dr. Amin jumpa saya kemarin. Orang Terengganu kata apa ke dia? Mai kita makan dulu. Sekejap kita jalan. Doktor ni kata apa? Astaghfirullahalazim. Dah makan sudahlah nak pergi jalan. Buat apa? Jalan tu, jalan. Kita tengok jalan tu jahat. Faham tak? Ni bahasa tak sama ni. Betina ni. Saya kata betina. Betina tu orang jahat. Dah. Orang Kelantan, betina tu perempuan. Kalau jahat, betina garit. Bahasa apa? Kata, ni bahasa. Cuba pergi negara-negara lain. Negeri lain kita dapat ilmu lah. Berlaku perkahwinan, bercerai, mati suami. Isteri cerai dengan suami, mati suami. Perempuan ni kata, sedih. Kenapa sedih? Nak menikah pula dengan laki baru, tak kesampaian. Kena tunggu edah 4 bulan 10 hari. Itu berita sedih. Berita gembira, apa dia? Dapat pusaka suku sebab laki dia tak ada anak. Juga berita sedih, edah bertukar daripada edah suci 3 kali, jadi edah baru 4 bulan 10 hari. Faham kau no? Jadi abang dalam Facebook, aku ni janda orang. Tak boleh menikah lagi. Tapi aku duit banyak. Sebab apa? Laki mati. Faham? Walaupun laki-laki tu jahat macam mana pun, kalau bini dia mati, dia dapat. Satu kes di sebuah negeri. Si isteri sakit. Suami tak datang ziarah. Bagi hak suami ni. Tak ziarah langsung. Si ayah dah mula kata dah, menantu aku ni betul-betul hantu. Dia tak ziarah. Akhirnya, isteri ni koma. Bila koma, suami main ziarah tak? Koma. Lagi tak ziarah. Si ayah tadi bawa ke mahkamah nak batalkan perkahwinan. Sebab apa batal perkahwinan? Kalau anak aku mati, hantu hak jadi menantu aku tu dapat setengah harta. Sebab dia suami yang sah. Bicara punya bicara, tak ada habis keputusan, tak ada keluar hukum, mati anak. Suami hak tak guna tu dapat setengah. Awak jadi macam tu. Memang begitu hukum dia. Jahat tara mana pun dapat. Tapi kalau dia jahat sangat-sangat, dia beli dadah, kita tahan duit, jangan bagi. Iaitu hubungan perkahwinan yang sah walaupun mereka tidak sempat bersetubuh. Ni jaga sikit nak cakap. Akad nikah, tak danduk sekali, mati. Dapat pusaka. Sebab dia jadi janda. Yang kedua, menikah, duk sekali. Faham tak? Menikah, duk sekali, bercerai, mati. Tengok mati tu. Dah habis ke belum? Kalau tak habis lagi, dapat faraid. Sebab tu saya tak berapa setuju. Ada seorang perempuan, dia telefon nak jumpa dengan saya. Saya kata, okey. Nak kira pusaka, okey. Jumpa kat tangga masjid. Tanya-tanya suami puan mati bila? Mati bulan lepas. Lawak puan buat macam ni. Puan keluar rumah nak kira pusaka ni, lagu mana cerita puan duduk di rumah lah saya pergi. Tapi dah jumpa dah nak buat macam mana. Tu contoh. Suami isteri tetap dapat pusaka. Tapi jaga-jaga. Kalau akad nikah tak sah, tak dapat pusaka. Tak akad nikah tak sah. Contoh. Kahwin dah jadi suami isteri. Satu hari, isteri ni balik kampung. Keluar bilik air, tak pakai kain tudung. Masa tu lah mak mentua tengok bau isteri dia. Bau menantu dia lah. Ada tik lalat atas bau. Dia telefon anak dia. Anak dia. Ni bini hang tik lalat tu ori ke? Ori. Ada berapa? Satu atas bau. Pak dia nama apa?
Pak dia kerja apa? Tentera. Hang balik cepat. Balik cepat. Aku nak tanya banyak lagi soalan. Rupa-rupanya isteri ni adalah adik susuan suami. Nikah tak sah. Bila nikah tak sah, pensan dan mati salah seorang. Yang hidup tak dapat pusaka sebab bukan suami yang sah. Tapi anak-anak yang mana dapat 5-6 orang, anak yang sah. Sebab tak tahu kata nikah tak sah. Clear tu nah. Ni boleh buat filem. Kalau dapat kat Piramli, filem lain pula. Kenal. Anak saya tanya masa balik Pulau Pinang baru ni hari Senin. Umi, ya. Piramli tu zaman tu color tak ada ke? Faham tak? Piramli tu zaman tu color tak ada ke? Gambar semua hitam putih. Color tak ada. Warna ni zaman dulu pun ada warna. Dia abang kata apa dah? Zaman tu TV semua hitam putih. Lepas tak boleh buat color. Tak ada lagi teknologi masa tu. Payah nak abang. Piramli dia tengok cerita, dia buat filem. Yang ni contoh dia. Contoh dia apa dia? Kalau mati, kahwin, tak duduk sekali, dapat harta pusaka. Melainkan macam ni. Benda ni payah nak berlaku. Kahwin, tak duduk sekali. Tiba-tiba, lori mai nak langgang suami. Cepat-cepat, dia ambil telefon, dia cerai bini dia, tolak satu. Tak duduk sekali lagi ni. Hello? Ya, aku cerai, tolak satu. Pang, mati. Mereka akan duduk sekali lagi. Jawapannya, isteri tu edah tak ada. Sebab mereka bercerai, tak duduk sekali lagi. Habis, harta pusaka tak dapat. Bini tu boleh menikah pula lelaki baru hari tu juga kalau mau. Dan kau dekat nak mati pergi cerai bini. Payah cerita. Okey lagi. Walaupun mereka tak sempat bersetubuh atau berkhalwat, kedua-dua suami isteri berhak dapat pusaka masing-masing. Kita ni, siapa dapat pusaka siapa? Agak-agak lah. Isteri dapat suami ke suami dapat isteri punya? Agak-agak lah bagi ilmu kat isteri. Tuan-tuan letak macam mana ke LSP? 100% buah nama isteri. Bila berlaku kematian, isteri buat peran semua. Dan dia kena faraid. Dia dapat 1/8 bagi pi dekat mak, dekat anak-anak dia. Tapi kalau dapat dekat isteri, isteri berpakat dengan abang dia. Tahu abang dia? Abang dia tu abang ipar lelaki dia lah. Duit dah dapat kat mu, nak bagi kat lepa. Berapa kita tak perhabis lah. Bila perhabis, berdosa ke tak berdosa? Berdosa. Jaga-jaga nah. Okey, kedua-dua suami isteri berhak mewarisi pusaka pasangannya. Ada tak jasa suami? Ada. Ada tak suami yang handphone tak tukar-tukar? Ada tak? Lagi tekan keluar huruf, jadi. Faham tak? Contoh tak banyak lah. Saya dah handphone dulu. Ya Allah. Dia punya butang tercabut habis. Isteri kata tukar. Dia abang pesan dah. Kenuri jangan duduk letak handphone di meja. Malu kat orang. Tak nak apa-apa. Dia cari dalam internet. Dapat gambar telefon. Faham? Dia print keluar. Dia potong. Letak dengan sebuah selotip. Ya Allah. Kesian nak bela hampa mengaji no. Kalau isteri mati, suami berhak dah dapat pusaka. Berhak tak? Berhak. Kalau suami mati, isteri dapat. Isteri mati, suami dapat. Walaupun suami kata, ni aku bila mati, ni aku tak halal kamu dapat pusaka aku. Jawapannya dapat. Hukum akan duduk di tangan suami. Nah, dia tetap dapat. Yang kedua, pernikahan dah selesai. Mereka juga berhak mewarisi pusaka ketika edah tolak raj'i. Jadi kalau laki cerai bini, suami jatuh sakit. Harap-harap suami mati awal lah sikit. Faham tak? Suami cerai isteri, tolak satu, jatuh sakit. Harap-harap suami itu mati, edah isteri tak habis lagi. Dapat 1/4 kalau anak tak ada. Tapi edah habis, mati si lelaki. Sedih, tak dapat apa. Faham tak? Dan saya berjumpa, saya tak boleh abang nama tempat sebab ada rakaman. Isteri punyalah jahat, penipu pak mentua atau penipu. Dia model dah senang ni. Main ajak model dah. Pak, abang meninggal, adalah harta sikit. Pak nak juga ke? Nampak tak tu model. Model nak tipu pak mentua ni.
Pok. Abang mati, tinggallah duit sikit, tak banyak mana. Pak nak juga ke? Anak tengok, melambak anak. Tahu tak apa-apa. Menaknya tipu lah tu. Laki dia mati, duit banyak, dia pergi tipu duit tak ada. Dengan cara tu dia ambil semua. Nampak tak? Benda-benda ni berlaku, dosa. Jaga-jaga. Walau bagaimanapun suami atau isteri tak boleh mewarisi pusaka pasangan jika dengan mereka tidak sah. Walaupun sempat bersetubuh atau kalau buat nikah-nikah tak sah. Menikah dengan adik kandung sendiri tak sah. Menikah dengan saudara susuan tak sah. Atau barangkali dia kahwin dengan isteri, dia cerai adik isteri tu, edah tak habis lagi. Tak boleh juga kumpul dua beradik. Rupanya kok mana pun nak kena mengaji. Contoh pernikahan yang tidak sah yang lakukan tanpa ada wali. Atau wali ada tapi guna wali lain. Faham tak? Ayah anak dara duk ada. Atau ayah janda duk ada lagi. Abang jadi wali nikah tak sah. Dia kena ayah. Tapi ayah boleh wakilkan anak kandung dia menjadi wali adik dia nak kahwin. Atau nikah tanpa saksi termasuk nikah mut'ah atau nikah mut'ah. Suami pergi Jepun 5 bulan, nikah sana 5 bulan. Nikah mut'ah. Tak boleh buat, jangan dok buat. Jangan dok buat. Ada orang tanya saya, boleh tak buat? Sebab apa nak pergi Jepun tak bayar? Kamu nikah dengan dia, dia masuk Islam. Kamu balik main Malaysia, dia balik jadi agama asal dia balik. Siapa nak tanggung dosa? Tak payahlah. Okey. Yang ketiga, lah ni tak ada dah. Yang nama dia walak. Pernah dengar tak walak? Walak tahu walak? Walak. Tahu tak walak? Misal, sahabat saya ataupun hamba saya, dia menjadi hamba saya. Contoh saya ada seorang hamba. Badan dia kuat. Boleh angkat tong gas 2 biji. Oh, hebat nak? Orang perempuan belakang saya nak tanya, kuat ke tak kuat? Orang perempuan Arab, dia boleh bawa gas 1 atas kepala. 2 di tangan. 1 tolak dengan kaki. Boleh buat? 1 atas kepala. 2 di tangan. Kaki tolak. Dia duduk je ambubah. Tonggeh. Berapa biji dia bawa? 1 kepala. 2 tangan. 1 di kaki. Allah. Kuat tak? Kuat. Itu perempuan. Laki-laki lagi kuat. Dan laki-laki tu hamba saya, kulit agak gelap. Saya sayang sebab dia ringan tulang, ringan tangan. Saya merdekakan dia. Dia jadi orang merdeka. Tapi dia tak kahwin-kahwin. Bila dia mati, pusaka dia dapat kat saya. Faham tak? Dapat. Sebab apa? Sebab saya merdekakan dia. Okey, clear yang tu nah. Lagi di bawah, Islam. Apa dia Islam? Apabila seorang Muslim mati dan tidak mempunyai sesiapa yang mewarisinya, tak ada siapa nak dapat pusaka. Okey, berdasarkan sebab-sebab pewarisan, maka Baitul Mal akan dapat pusaka orang yang harta pusaka tak habis. Malaysia kita mazhab Syafi'i, katalah si mati ni tak ada anak lelaki nak perempuan belaka. Abang tak ada, adik tak ada, pak menakan tak ada, pupu tak ada, tok wan tak ada, anak menakan pupu tak ada, anak menakan tak ada, ada anak perempuan seorang je. Setengah dapat kat dia, setengah dapat kat Baitul Mal. Baitul Mal ambil semua. Kalau tak mau bagi Baitul Mal, bagi siap-siap masa hidup tukang nama. Tapi agak berbahaya, tahu tak bahaya? Bagi siap-siap dekat anak, masuk bulan kedua, dia katalah, ayah, rumah ni saya nak sewa, ayah kena keluar kot. Bagi kat anak. Kalau ayah nak keluar, nak duduk juga, kira sewa macam biasa. Allah menyesal tak ada. Akhirnya pergi duduk rumah orang tua-tua seri kenangan. Awak jadi macam tu. Puncanya kita buat silap. Lagi sama bawah. Man taraka kallan. Siapa-siapa mati tinggal keluarga. Fa ilayya, keluarga dia tu Nabi akan jaga. Bagus tak? Siapa mati tinggal keluarga, aku jaga. Wa man taraka malan. Siapa mati tinggal harta. Fali warasatihi, milik family dia. Family dia tu jaga-jaga. Banyak orang duk suka mohong.
abang mati, dia dengan abang tu, pak tu mak lain. Dia pergi mengaku, pak tu mak tu. Dia tak berhak dapat sebab yang mati ada abang atau adik, pak tu mak tu, dia ni pergi mengaku, bin sama tak? Kalau ayah menikah 2-3 kali, minta surat beranak. Sebab kad pengenalan saja, ada orang akan tipu. Hati-hati. Lagi sambung. Wa ana warisu man la warithalah. Aku ni mewarisi orang yang tak ada waris. Apa maksud? Pusaka orang yang tak ada waris, dapat kat Baitul Mal. Aqilu lahu wa arisuhu. Aku ni, kalaulah, contoh, pernah dengar ada aqilu? Susah nak cerita sikit. Siapa-siapa yang bunuh seseorang, maka keluarga yang membunuh tadi, bunuh tak sengaja, dia kena bayar pampasan kepada keluarga si mati. Namanya aqilu. Aku bayar pampasan. Contoh, kalau saya bunuh si A tak sengaja, keluarga saya kena bayar pampasan kepada keluarga si mati. Itu namanya aqlu. Arab panggil aqilah. Gitu nah. Selesai yang tu. Saya nak buka peluang kot tuan-tuan nak tanya soalan. Apa-apa boleh tanya. InsyaAllah tak lajak pukul 9. Kau ada soalan apa-apa? Ya. Adik lelaki ke perempuan? Okey. 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 Yang kedua, bila dia meninggal, adik-adik yang dengar ni tak mau minta dia besarkan yang minta support dia. Okey, terima kasih. Kita jangan tambah dosa kepada si mati. Wasiat si mati itu wasiat tidak sah. Kenapa tak sah? Harta pusaka tidak boleh wasiat kepada orang yang dapat pusaka. Contoh, saya tak boleh wasiat kat isteri saya sebab dia dapat 1/8. Saya tak boleh wasiat pada mak saya sebab dia dapat 1/6. Saya tak boleh wasiat kepada anak saya sebab mereka dapat pusaka saya. Waris yang dapat faraid, tak boleh kita wasiat dekat dia sebab dia dapat faraid. Jadi wasiat yang mati tadi, kalau kita dengar, buang aja. Anggap si mati tak ada wasiat apa-apa. Buang aja. Tak usah duk tambah dosa pada si mati. Satu. Yang kedua, keluarga yang lain-lain tu, abang, adik, kakak ke apa ke, dia tak mau tuntut. Jawapannya, tolong tuntut. Sebab kamu ada hak. Isteri si mati, kalau si mati tak ada anak, 1/4. Ada anak, 1/8. Tuntut jangan tak tuntut. Kalau tak mau tuntut, faraid juga dah selesai dah, isi borang 14A bagi kepada isteri si mati. Okey, kalau kamu tak isi, kamu tak tuntut, jawapannya isteri si mati makan harta waris yang lain, dia tanggung dosa. Wasiat boleh kepada mereka yang tak dapat pusaka, boleh. Dia tak boleh wasiat. Dan juga kadang-kadang orang Melayu kita, dia bagi. Tapi sebenarnya bukan dia bagi, dia wasiat. Misal, ni ayak. Ayak ke A? Ayak ni ayak. Tuan-tuan, ayak ni sebotol RM1. Saya sedekah kat tuan-tuan ayak ni sebotol RM1. Saya tak mau duit tuan-tuan. Faham tak ni? Saya sedekah, saya tak mau duit. Sedekah ke jual? Botol ni, ayak ni, sebotol RM1. Saya sedekah kat tuan-tuan, duit tak payah bagi. Itu sedekah lah. Yang kedua, tuan-tuan, ayak ni sebotol RM1. Saya jual kat tuan-tuan, duit tak payah bayar. Itu sedekah ke hibah? Sedekah ke hibah? Ayak ni sebotol RM1, saya jual kat tuan-tuan, duit tak payah bayar. Sedekah ke jual? Sedekah ke jual? Sedekah lah sebab duit tak mau. Tuan-tuan, ayak ni saya sedekah kat tuan-tuan.
tuan-tuan kena sedekah kat saya sebutir RM1. Apa dia tu? Jual. Bila yang hidup ni dia nak mati, dia kata, rumah ni ambil kat kamu. Tunggu aku mati dulu. Itu wasiat. Wasiat kepada waris tak jalan. Kita faraid juga. Rupanya kita kena tengok apa maksud si mati itu kata. Okey, kadang-kadang berlaku di tempat lain. Ayah ni, anak hutang dengan ayah tak bayar-bayar. Kemudian ayah mati. Adik-adik duk jauh pakat balik. Bila balik, abang-abang. Ayah halalkan hutang abang. Jadi dia kata tak kena bayar. Faham tak faham? Adik-adik mengaji tinggi tanya, siapa saksi? Hampa mana nak tahu aku dengan ayah saja. Abang, saksi kena ada 2 orang abang. Abang mana ada saksi? Abang seorang tak boleh, kena ada 2 orang saksi. Dan abang tak boleh jadi saksi sebab abang penerima. Awak ingat aku mohong? Ayah mati atas riba aku. Abang mohong kali lagi. Ayah mati dalam surat mati, mati kat hospital. Mana boleh kata ayah mati atas riba abang? Ingat aku mohong, ayah mati atas riba aku. Abang, ayah mati kat hospital, mana kita duk riba ayah kat hospital? Doktor mana bagi? Nak mohong pun belajarlah cara nak mohong. Jawapannya, abang kena bayar balik hutang ayah, kembali balik kimikan kira sebagai harta pusaka ayah. Abang tu duk tipu kami. Faham ke no? Lagi soalan kau ada? Ya. Yang kita duk kira pembahagian di segi duit, okeylah kan? Ini dapat sekian-sekian. Ada dalam syarak ni dia contoh macam tanah. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih. Dia duit harta cair. Manakala tanah ni dia bukan harta cair. Dia nak kena bagi cair. Sebab tu bila ayah mati, pilih sekeping tanah untuk kita cairkan, kita jual. Maka akan berlaku tanah ada yang dapat, ada yang tak dapat tanah. Yang tak dapat tanah dapat apa? Duit. Yang dapat duit, tak dapat tanah. Hak ada tanah dah, dia tak mau tanah dah, dia nak duit. Yang ada duit, dia nak tanah. Nampak tak? Sekiranya sepakat, kita jual semua tanah, faraid duit tu. Satu. Tapi bila jual tak dapat balik, nilai tanah pula. Tanah tu kena nilai. Sekiranya tanah ayah ni satu kawasan, kita bahagi ikut keluasan. Tapi kalau tanah ayah, memali ada satu. Faham tak ni? Tepi pasar raya Maidin ada satu. Taman Batik. Jawapannya, tanah harga sama tak? Tak sama. Yang kita nilai ialah tanah itu harga dia berapa. Siapa yang dapat tanah dekat Memali, Jalan Piwing mana tu, dia dapat tanah punya luas. Tanah tu murah. Hak dapat tanah tepi Taman Batik, tepi tu mahal ke tak mahal? Mahal. Dan bila nak bahagi, tolong kalau boleh kita cabut undi. Tahu nak cabut undi? Bila cabut undi, kita tak tahu nak dapat hak mana. Faham? Bila dah cabut undi, dah dapat dah, kita boleh buat tolak menolak. Tanah tu main kat aku, ni ambil kat hang. Bincanglah. Nak kena bayar berapa-berapa. Dan ayah saya Allahmu masa meninggal, anak 9, tapi saya adik-beradik kira 8 saja. Tapi kami tak jahat. Ayah anak 9. Bila kami faid, kira 8 je. Hilang pergi mana seorang? Sebab anak ayah kami, laki-laki 7, perempuan 2. Perempuan 2 tu kami kira jantina mereka laki-laki. Senang nak cabut undi. Senang nak cabut undi. Bila cabut undi, dapat nama adik perempuan 2 orang. Hampa ni ambil tanah kembang 2 orang. 2 orang dapat tanah dusun. Saya dapat tanah kat Terui. Bila dah bagi tanah ni, ada berlaku tak? Dapat tanah lebih sikit, yang ni kurang sikit. Yang tu kena buat bayaran. Bayar tambah. Han dapat tanah kurang sikit, han dapat 2,000. Yang ni lebih sikit, han kena bayar. Baik, kereta boleh kerat 2 tak? Tak boleh. Nilai harga berapa, jual nak tukar nama, kena bayar berlebih dulu.
Di isu-isu jenis tanah-tanah ni kita kena perhati molek lah. Kadang-kadang ni jaga-jaga. Ayah bagi tanah dekat saya. Contoh, saya tak terima, saya biar jadi hutan. Tanah tu bila ayah saya mati, dia faraid. Sebab pindah milik tak berlaku sebab saya tak menguasai tanah tu. Jadi kalau ayah bagi tanah, cepat-cepat minta geran. Atau tolong-tolonglah pergi buat pagar, tanda tanah tu dah jadi milik kita. Ataupun kita tukar nama siap-siap. Macam tu lah. Kadang-kadang berlaku juga, ayah mati, tinggal tanah nama kita. Tanah tu ayah punya. Sebab apa? Ayah bagi kita pinjam sat tanah buat model menega. Bila ayah mati, kita pergi kata pula, tanah ni nama aku, hampa peduli apa? Jawapan dia, tak boleh abang, abang berdosa. Tanah nama abang tapi milik ayah. Kami menjadi saksi, ayah buah nama abang pinjam saja. Abang kena sedar diri. Jadi untuk tanya tasak ni, kalau boleh cairkan sekeping dua tanah sebagai cara kita nak mudah. Kadang-kadang duit itu nak guna untuk kita uruskan harta pusaka. Bayar tu, bayar ini. Dan jangan guna duit faraid untuk baiki rumah. Faraid dulu. Rumah tu barulah kita perbaik. Sebab kalau kita perbaik, rumah dapat kat kita untung tak? Ada kes orang Melayu kita yang mati tinggal duit 56,000. Bila faraid, keluarga si mati bagi 2,000 saja dekat isteri. Kenapa 2,000? Duit ni kami nak perbaik rumah. Nampak tak? Anak si mati buat nanya kepada mak tiri mereka. Mak tiri berhak dapat 1/8, mereka bagi 200. Anak tiri makan harta mak tiri, mereka tanggung dosa di situ. Okey, clear nah. Saya duk tengok jam, takut terlajak lagi salah SOP pula. Kat kertas saya tu ada nombor telefon, tuan-tuan boleh kontak lah. Tapi hantar WhatsApp dulu. Hantar WhatsApp dulu. Siapa dia telefon, saya pun tak tahu. Kerap orang duk telefon, tanya-tanya balik, orang jual penapis hayat. Tu lah jadilah, takat tu dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ja'al jama'ana haza jam'an marhuma wa tafaruqana mi ba'dihi tafaruqan ma'suma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.